Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita untuk kita sama-sama berada di atas majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-23 dan insya-Allah mungkin hari ini kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-30, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, rasa dah berapa? 2 bulan, 3 bulan ya? Dan kita slowly and steady. Okey, insya-Allah. Baik. Setelah kita dah sentuh berkaitan tentang ayat perbandingan di antara orang kafir dan juga orang mukmin yang Allah Taala sebutkan sebagai satu perbandingan di dunia, iaitu seolah-olahnya kenapa orang kafir tak nampak kebenaran, kenapa orang mukmin boleh nampak kebenaran? Kerana kata Allah, orang kafir ini berjalan dengan mukanya, mukibban, berbanding dengan orang mukmin yang berjalan dengan sawiyan ala sirati mustaqim, berjalan dengan kakinya. Sudahlah kepalanya di bawah, kemudian tak tahu, tak nampak di mana destinasi yang perlu dituju, dan apatah lagi tidak ada kaki yang nak menuju ke tempat destinasi yang ingin dituju. Okey, maknanya destinasi pun tak nampak, cara nak ke destinasi pun mereka tak boleh, tak mampu sebab tak ada kaki untuk berjalan. Berbanding dengan orang mukmin yang dia berjalan dengan kakinya, kepalanya di atas dan dia boleh menuju kepada destinasinya. Dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, kita sebutkan macam ni. Tanpa cahaya, tanpa cahaya manusia tak dapat melihat di dalam kegelapan walaupun memiliki mata yang sempurna. Maksudnya apa? Cahaya ni sangat penting. Walaupun mata kita sihat, walaupun mata kita sempurna, kita tetap tak dapat melihat di dalam kegelapan kalau tidak ada cahaya. Samalah dengan ilmu. Walaupun kebenaran tu boleh dilihat, walaupun jelas kebenaran tu, tapi kalau tanpa ilmu, maka kita tak akan nampak kebenaran. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itulah yang akan menyuluh kita ke arah kebenaran. Kebenaran benda yang jelas, terang benderang, tapi kita tak boleh nampak. Okey, kita tak boleh nampak kebenaran itu kalau tidak ada ilmu. Okey, jadi begitulah dengan orang kafir. Kebenaran jelas, tapi kerana tidak ada ilmu, maka mereka tidak nampak. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah. Jadinya pada ayat yang ke-23, setelah kita sebutkan ada 5 yang disebutkan dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan kalimah ahda, iaitu hidayah itu terbahagi kepada 5 kan. Ada hidayah panca indera, ada hidayah fitrah, ada hidayah akal, ada hidayah agama, dan juga adanya hidayah taufik. Jadi pada ayat yang ke-22 Allah kata ahda, perbandingan siapa yang paling banyak dapat hidayah, iaitu hidayah taufik yang akan mendorong dia, melorongkan dia ke jalan Allah, sudah tentu adalah orang mukmin.
pada ayat yang ke-23 Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan panca indera yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini akan dipersoalkan di hari akhirat. Kenapa? Sebab daripada 5 hidayah yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, hanya 2 sahaja hidayah yang perlu dicari. 3 yang lainnya Allah Ta'ala memang dah berikan siap-siap masa kelahiran kita. Hidayah fitrah Allah berikan siap-siap. Hidayah akal Allah berikan siap-siap. Hidayah panca indera Allah berikan siap-siap. Hanya hidayah agama dan hidayah taufik sahaja yang perlu kita cari. Sebab itu pada ayat 23 Allah Ta'ala menyebutkan Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, dialah Allah. Huwa tu dia, Allah. Dialah Allah allazi yang ansha'akum, yang menjadikan kamu. Tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah tak gunakan kalimah khalaqakum? Kenapa Allah gunakan kalimah ansha'akum? Okey, selalu kan kita selalu jumpa Allah Ta'ala akan guna allazi khalaqakum, kan? Tapi Allah gunakan kalimah di sini adalah ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Baik, kalimah ansha' kat situ, kalimah ansha'akum yang menjadikan kamu, di situ adalah merujuk kepada kejadian daripada tiada kepada ada secara beransur-ansur. Okey. Kalau khalaqa tak ada, Allah ciptakan jadi ada. Tapi kalau ansha'akum adalah satu proses daripada tiada kepada ada, tetapi dalam proses beransur-ansur sikit-sikit sampai dia jadi sempurna. Yang inilah satu kejadian yang kita tengok dalam proses kejadian manusia. Mula-mula daripada benih jadinya zygote, kemudian adanya nutfah, mudghah, macam-macam lah yang kita belajar kan. Jadi zygote, kemudian dia ada dagingnya, kemudian dia besarnya, ada trimester pertama, kedua, ketiga, dah matang, minggu yang ke-40 baru dia dilahirkan dan sebagainya. Yang ini yang disebut sebagai ansha'akum. Proses tu sedikit demi sedikit. Okey, daripada tiada kepada ada, dan proses tu adalah secara beransur-ansur sampai menjadi sempurna. Tetap perhatikan maknanya Allah Ta'ala nak cerita pasal kejadian manusia, Allah tak sekadar sebut khalaqa, tapi Allah kata ansha'akum. Daripada tiada kepada ada, tetapi beransur-ansur sehingga sempurna. Bahkan bila dah dilahirkan pun, kita pun beransur-ansur. Daripada kita terbaring, akhirnya meniarap. Daripada meniarap, akhirnya kita merangkak. Daripada merangkak, akhirnya kita berjalan. Daripada berjalan, akhirnya kita berlari. Daripada berlari, akhirnya macam-macam perkara kita boleh lakukan. Kemudian kita pusing balik proses tu, menjadi lemah sebagainya, sehinggalah kita meninggal dunia. Yang ini merujuk kepada kalimah ansha'akum. Kemudian Allah kata wa ja'ala lakum, dan telah kami jadikan bagi kamu as-sam'a iaitu pendengaran, wal absar, dan juga pendengaran, dan juga penglihatan, wal af'idah, dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit daripada kamu yang bersyukur. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak tulis tapi saya sakit kaki. Okey. Pertama, kalau tuan-tuan tengok pada ayat 23, poin yang tuan-tuan kena notakan iaitu pada kalimah ansha'akum. Tak boleh saya sakit kaki. Kaki saya sakit, bengkak. Jatuh. Okey, baik. Okey, pada ayat yang ke-23, tuan-tuan perhatikan pada kalimah ansha'akum. Okey, ini maknanya daripada tiada
kepada ada. Maksudnya menciptakanlah. Ansya'akum maksudnya menciptakan. Tiada kepada ada. Tetapi dia adalah proses. Proses beransur-ansur sehingga sempurna. Itu maksud dia. Kalau khalaqa, daripada tiada kepada ada sahaja. Okey? Tapi kalau ja'ala, daripada ada kepada ada yang lain. Macam mana? Macam mana saya nak bagi maksud? Ada yang lain maknanya perbezaan. Daripada dah ada, kita dibutuhkan menjadi ada yang lain. Perubahan. Ada perubahan. Benda yang dah sedia ada berubah menjadi perkara yang lain. Itu perbezaan dia. Jadi Allah gunakan kalimah ansya'akum. Benda tak ada kepada ada dan dia proses beransur-ansur. Dan itu sebenarnya bukti kekuasaan Allah. Kan? Ini bukti kekuasaan Allah. Betapa Allah Ta'ala lah yang menyempurnakan. Okey, daripada benda tu tak komplit, sikit-sikit akhirnya menjadi sempurna. Daripada fizikal kita, daripada kekuatan kita, daripada macam-macam yang kita boleh tengok pada diri kita. Semuanya beransur-ansur berubah. Itu maksud ansya'akum. Kemudian Allah gunakan kalimah as-sam'a dan juga kalimah al-absar. Kemudian Allah gunakan kalimah al-af'idah. Okey. As-sama' dan al-absar ni adalah pendengaran. As-sama' adalah pendengaran dan al-absar adalah penglihatan. Okey, al-absar adalah penglihatan. Tuan-tuan perhatikan dulu yang dua perkara ni. Okey. Kenapa Allah Ta'ala hanya sebut telinga dan juga mata? Di sini adalah merujuk kepada tata bahasa Arab. Memang gaya bahasa Arab, perkara yang disebut juzuk memberi maksud kullu. Maksudnya benda yang sebahagian merujuk kepada keseluruhan. Contoh, perasan tak bila Allah sebut dalam Quran kalimah wujuhun yawmaizin nadirah kan? Allah sebut wujuhun yawmaizin nadirah. Pada hari kiamat nanti wujuhun, wajah-wajah mereka pada hari kiamat nanti nadirah, berseri-seri. Ada kala Allah gunakan wujuhun yawmaizin na'imah, dipenuhi dengan kenikmatan. Kenapa Allah sebut wujuh, wajah-wajah penghuni neraka? Sebab wajah tu adalah mewakili kepada keseluruhan dia. Kalau wajahnya gembira, kita tengok mukanya gembira, artinya orang tu keseluruhannya gembira. Okey, maksudnya ada benda yang Allah sebut juzuk, sedikit, sebahagian, tapi merujuk kepada kullu, keseluruhan. Jadi bila Allah kata as-sama' dan juga al-absar, telinga dan mata, dia merujuk kepada seluruh panca indera kita. Maknanya bukan sekadar panca indera telinga dan mata saja yang bertanggungjawab, tapi panca indera telinga, panca indera mata, panca indera mulut, panca indera kaki dan sebagainya, semuanya bertanggungjawab. Misal, ni bahasa Melayu lama, hari ini pun digunakan, tapi kurang digunakan. Kita selalu sebut kaki tangan kerajaan. Kalau orang baru belajar bahasa Melayu, kaki tangan kerajaan. Tapi kaki tangan tu kita faham, dia merujuk kepada pekerja. Maknanya termasuklah kepala, mata, badan dan keseluruhan. Dia sebut perkara juzuk sebahagian, tapi merujuk kepada keseluruhan. Jelas? Okey, jadi sebab kenapa Allah sebut as-sama' wal absar sahaja yang dipertanggungjawabkan, dipersoalkan, sebenarnya ia merujuk kepada keseluruhan panca indera yang Allah berikan. Tangan kita, kaki kita, kuasa kita, tenaga kita, apa nikmat yang Allah beri pada kita, semuanya akan dipersoalkan.
Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dah sebut dah sebelum-sebelum ni, kenapa Allah sebut as-sama' pendengaran dan juga al-absar penglihatan? Sebab Allah Taala seolah-olahnya nak bagi satu clue kepada kita supaya tidak ada orang yang akan argue kepada Allah di hari akhirat. Saya telah berikan kamu pendengaran dan kami telah berikan kepada kamu penglihatan. Tak nak nanti bila disoal kenapa saya masuk neraka sedangkan saya tak pernah dapat maklumat, Nabi tak pernah sampai dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh kata, saya dah berikan kamu pendengaran dan juga penglihatan. Sebab itu Allah gunakan kalimah as-sama' dan juga al-basar. Allah tak guna kalimah udhunun, telinga, dan juga Allah tak gunakan kalimah ainun, mata. Ni Allah tak gunakan ainun mata, udhunun telinga, tak. Sebab Allah Ta'ala nak kata, aku bukan sekadar berikan kamu mata dan telinga, tapi aku berikan mata dan telinga yang berfungsi dengan sempurna dan normal, yang kamu boleh manfaatkan. Sebab itu Allah gunakan diberikan pendengaran dan juga diberikan penglihatan, bukan diberikan telinga dan juga diberikan mata. Sebab ada orang ada telinga tapi dia tak mendengar, ada orang diberikan mata tapi dia tak melihat. Jadi Allah Ta'ala tak nak ada manusia argue kenapa saya masuk neraka sedangkan saya ni tak sempurna dan sebagainya. Okay, itu jelas. Yang ketiga, yang saya pun dah ulang lagi pada tuan-tuan, Allah sebutkan kalimah as-sama' ni singular dan juga al-absar ni Allah sebutkan plural. Bila sebut telinga, Allah sebut dalam bentuk single. Bila Allah sebut mata, Allah sebut dalam bentuk plural. Kenapa? Sebab memang pendengaran ni kita hanya fokus kepada satu hala sahaja. Kalau si fulan ni sebut, si fulan ni sebut, si fulan ni sebut, tuan-tuan, kita tak boleh dengar. Tutup telinga lah kita kan. Kat rumah pun, anak bercakap, anak sulung bercakap, anak kedua bercakap, TV pun bercakap. Tuan-tuan nak dengar yang satu? Okey, tak apa, bagi mak dengar satu-satu dulu. Jangan ni, jangan berebut, mak nak dengar satu-satu. Kita punya pendengaran memang hanya satu hala. Tapi kalau absar, kita boleh tengok banyak hala. Satu ada mata kepala, satu lagi ada mata hati. Bahkan mata kepala pun kita boleh tengok macam-macam. Sambil tuan-tuan dengan kuliah saya, sambil tu tuan-tuan boleh tengok handphone kan. Contohlah. Sambil tu juga tuan-tuan boleh buat itu, buat ini. Sambil masak, sambil tu. Itu kita punya kemampuan yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itu, bila sebut sama, single. Bila sebut absar, Allah gunakan plural ataupun jamak. Sebetulnya kalimah dekat sini adalah basar. Kalau dia punya single dia adalah basar. Was-sama' wa basar. Tapi Allah tak sebut wa basar, wal absar. Dia ada jamak taksir kat situ, plural kat situ, nak tunjuk kemampuan. Kenapa Allah dahulukan telinga kemudian baru mata? Sebab memang kejadian makhluk dari sudut ilmu perubatan dan sebagainya, telinga ni dia berfungsi kepada seorang manusia daripada alam rahim lagi. Kalau tuan-tuan doktor dan sebagainya, tuan-tuan boleh mengiyakan apa yang Allah sebutkan. Anak kita dalam perut, dalam kandungan ibu dia dah boleh dia boleh dengar dah suara ayah dia bercakap, suara ibu dia bercakap. Dia dah dengar dah bunyi kereta, bunyi motor, bunyi adik-beradik dia bercakap dan sebagainya. Tapi melihat ke tidak? Tak melihat. Dah lahir pun dia tak nampak lagi. Dah 2-3 bulan baru nampak bayang, kemudian baru nampak warna, kemudian baru nampak wajah dan sebagainya. Telinga dahulu baru mata. Okey? Dan di sini saya ulangi sikit tuan-tuan, awal lagi, walaupun hanya sebut telinga dan mata, tetapi dia adalah mewakili kepada seluruh panca indera yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Baik, ada soalan? Okey. Adakah betul kalau orang yang ada pendengaran dan penglihatan akan bertanggungjawab dipersoalkan di jabatan penghakiman? Kalau apa yang tak sempurna pendengaran, apa yang pekak, okey. adakah dia mukallaf? Okey. Kalau dia hanya salah satu, dia masih lagi mukallaf. Tapi kalau dia dua-dua, dia tak mukallaf. Okey, ini disebut dalam hukum fiqh. Contoh, ada orang dia buta tapi dia mendengar. Dia tak lagi mukallaf. Dia masih lagi mukallaf, masih lagi dipertanggungjawabkan, masih lagi ada hukum pada dia, dirikan solat sebagainya. Tapi kalau dua-dua tak berfungsi, dia memang buta, dia memang pekak, tak nampak dan dia tak mendengar, masa tu dia tak mukallaf dah. Okey, ini sudut hukum fiqh. Okey.
Baik. Kemudian Allah sebut yang ketiga tak? Wal afidah. Wal afidah merujuk kepada hati ataupun akal. Kenapa Allah sebut al afidah kat sini tuan-tuan? Di sini nak menunjukkan perbezaan dan kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Makhluk lain ada telinga tidak? Ada. Ada mata ke tidak? Ada. Tapi mereka tak diberikan al-afidah. Okey? Hanya manusia sahaja diberikan al-afidah. Okey, berbanding pada makhluk yang lain. Ini satu kemuliaan dan satu perbezaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat 23 ni, berapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia? Okey. Puan Syima, berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada ayat 23 ni kepada manusia sebenarnya? Tak ada. Okey, memang banyaklah. Tapi daripada ayat 23, bila Allah sebut as-sama, al-absar, al-afidah, sebenarnya ada berapa nikmat sebenarnya Allah sebut? 5, maksudnya? Panca indera lah. Okey. Okey. Sebenarnya, okey, yang ini saya punya jawapan lah. Kalau ikut silibus saya punya jawapan sebenarnya Allah Ta'ala sebut pada ayat 23. Bukan cerita panca indera lah. Maknanya ayat 23 saja sebenarnya ada 4 nikmat yang Allah sebutkan. Dan di sini adalah kekuasaan Allah, kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Apa dia? Pertama, Allah menciptakan. Yang ini kita tak perasan pada kalimah ansya' tu. Kemudian baru ada pendengaran. Kemudian ada penglihatan. Kemudian baru ada al-fuad. Hati ataupun akal. Baru ada. Yang ini yang kita tak perasan. Sebab nak adakan kan waja'ala lakumus sam'a wal absar. Kan saya sebut tadi, ja'ala tu apa? Benda yang dah ada menjadi perubahan kepada benda yang lain kan. Jadi sebab dah ada penciptaan tu. Itu nikmat. Nikmat paling besar. Yang itu yang kita tak boleh nafikan. Tidak ada orang boleh kata, oh saya dah klonkan manusia, saya dah jadi. Tengoklah mana-mana manusia yang buat teknologi nak klonkan manusia. Manusia yang diciptakan tu tak sama macam manusia yang Allah Ta'ala ciptakan. Ansya'akum, ansya' kat sini. Kemudian ada as-sama', kemudian ada al-absar, kemudian ada al-afidah. Okey. Yang ini adalah 4 nikmat yang Allah sebutkan. Dan ini bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah tengok tak? Kalau manusia jadikan mata, contohlah dia tak nampak, tiba manusia kata, ada doktor pakar ke siapa, dia kata, okey saya berikan mata pada awak. Tak sama kan mata manusia dengan mata yang dijadikan manusia. Mata yang Allah ciptakan dengan mata yang manusia ciptakan. Mata yang Allah ciptakan ada beza, rabun jauh, rabun dekat. Ada beza, orang buta warna tak buta warna. Ada beza juga, macam-macam lah. Saya pun dah tak tahu istilah-istilahnya kan. Kalau kita ada kanta cengkung, kanta cembung, ini orang pakai spek lah. Macam-macam. Walaupun nampak macam satu, tapi Allah Ta'ala macam-macam Allah letakkan di situ. Tapi bila manusia buat, dia tak ada kemampuan untuk seperti itu. Okey, kalau spek matanya rabun jauh saja. Tak boleh rabun dekat, melainkan dia buat atas, dia buat bawah. Kalau nak tengok nak baca dekat, dia letak di tengah. Kalau tengok rabun jauh, macam mana? Rabun dekat bawah kan? Kan ada spek mata kan ada dia buat layer kan. Untuk rabun dekat di bawah, rabun jauh di depan, di tengah, macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala dengan satu mata ni, Allah Ta'ala ada kan, rabun jauh, rabun dekat, buta warna, tak buta warna, macam-macam lah pada pandangan, pada penglihatan. Pada pendengaran pula, tuan-tuan pernah tengok orang yang pakai tu, yang dia tak dengar dia pakai ni. Tuan-tuan tahu tak kenapa ada orang dia selesa pakai, ada orang dia tak selesa pakai? Sebab ni nenek-nenek saya pakai lah benda ni. Dia kata benda tu kalau dia pakai, dia tak boleh tapis bunyi. Semua bunyi masuk sekali. Macam saya macam cakap dengan tuan-tuan, saya dengar bunyi kipas, tapi dia ada beza bunyi kipas dengan bunyi tuan-tuan bercakap dengan saya. Kita boleh lagi kawal dan kita rasa selesa. Tapi pakai alat tu, kipas bunyi kat sini, motor bunyi kat sini, aircon bunyi kat sini, suara dia jadi bising, akhirnya dia off je. Nampak? Situ satu nikmat yang Allah berikan.
nikmat ansya, nikmat sama, nikmat absar, lagi nikmat yang ini al-afidah. Dengan hati kita boleh rasa, dengan hati dan akal juga kita boleh filter apa yang kita memilih sama ada baik ataupun buruk. Ini 4 nikmat besar yang Allah berikan di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Tapi itulah Allah kata apa? Qalilam ma tashkurun. Daripada ramai-ramai ni sedikit sahaja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang tidak bersyukur kepada Allah. Macam mana syukur kepada Allah ni? Macam mana kita nak gunakan nikmat dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah? Ya, Okey. Kata Ibnu Kathir, dia kata apa? Hanya sedikit daripada manusia yang menggunakan panca indera, kekuatan tersebut yang telah dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan ketaatan dan menjalankan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Maknanya apa? Mata ni bila Allah kata jangan lihat benda yang haram, kita tak tengok haram, kita buat benda yang baik, maka itulah tanda orang yang bersyukur. Bukan sekadar alhamdulillah ya Allah kamu berikan saya mata, alhamdulillah ya Allah kamu berikan saya telinga. Itu hanya pada ucapan kita bersyukur. Tapi syukur yang sebenar adalah pada perbuatan. Mata ni Allah kata tengok benda yang halal, benda maksiat jangan tengok, kita patuh, itu tanda syukur. Telinga ni dengar benda yang baik, dengar majlis ilmu, dengar ayat-ayat Quran, dengar zikir-zikir kepada Allah, dengar sesuatu yang boleh menambah iman pada Allah, dan tinggalkan perbualan percakapan kepada perkataan-perkataan yang berunsurkan ghibahnya, fitnahnya, mengumpatnya dan sebagainya, tinggalkan. Itu tanda syukur. Mulut ni hanya cakap benda-benda yang baik, hanya menasihati, hanya macam-macam, tapi tidak pada penipuan, tidak kepada perkara-perkara maksiat, itu tandanya syukur. Okey. Kalau tidak, maka berlakulah kegagalan kepada kita, dan disitulah tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi syukur kat sini tuan-tuan merujuk kepada iaitu taat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah disebut sebagai syukur. Jadi tuan-tuan, muhasabah balik kepada nikmat panca indera yang Allah berikan. Adakah kita melakukan ketaatan pada Allah dan meninggalkan larangan Allah, ataupun sebaliknya? Okey, kalau mata ni melihat maksiat, maknanya kita tak bersyukur kepada Allah. Telinga ni mendengar maksiat, maksudnya kita tak bersyukur kepada Allah. Tangan ni pegang tangan boyfriend, girlfriend, ataupun buat sesuatu yang bermaksiat, kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tu adalah kepada ketaatan. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu baru namanya bersyukur. Okey. Baik. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali dibahagi pada dua. Syukur ni dibahagi pada dua. Satu namanya syukur zahiriyah ataupun hissiyah. Satu lagi disebut sebagai syukur batiniyah ataupun syukur ibadah. Maksudnya apa? Ada syukur zahir, ada syukur batin. Ataupun ada syukur materialistik, ada syukur yang berkaitan dengan ibadah. Misal, kita tengok tuan-tuan ramai orang bersyukur, kan? Sampai tahap, ni kalau yang lelaki lah, ayah-ayah kan, sampai tahap skor bola pun, gol bola, syukur, sujud syukur juga. Adakah itu disebut sebagai syukur? Kita buat kenduri kesyukuran masuk rumah baru, adakah itu disebut sebagai syukur? Ini kita tengok balik, nak tengok. Kata Al-Ghazali, syukur ni adalah bila kita membuat dua perkara. Bila dapat nikmat zahir, baru disebut sebagai syukur. Nikmat zahir ni, kita dapat rumah baru, terima kasih. Kita dapat rumah baru, kita kata alhamdulillah. Kita dapat kereta baru, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Berkahwin, dapat jodoh, alhamdulillah. Itu baru syukur yang berkaitan dengan zahir. Syukur batin dengan ibadah ni, berapa ramai yang hari ni dapat dengar majlis ilmu, alhamdulillah, rasa syukur sangat dapat buat ibadah. Berapa ramai yang syukur bila dapat dirikan solat, dapat dirikan solat jemaah. Berapa ramai yang bersyukur apabila hari ini dapat berpuasa sunat hari Khamis.
Yang itu yang kata Al-Ghazali, ramai yang bersyukur dari sudut material, yang luarannya, tapi dari sudut dalaman tak bersyukur. Okey. Sebab ancamannya bila orang yang tak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah beri jaminan, apa dia? Tambah nikmat, gandakan nikmat. Wa la in kafartum, siapa yang kufur, tak bersyukur kepada Allah, Allah kata apa? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu adalah sangat pedih. Syukur, Allah tambah nikmat. Tapi bila Allah kata tak bersyukur, Allah tak kata aku tarik nikmat, tapi Allah kata tunggu azab pada di hari akhirat. Kata Ibnu Kathir, wala in kafartum inna azabi lasyadid, di situ namanya adalah apa kita panggil? Dia bukan panggil nikmat, dia panggil macam Allah Muhammad, lupa saya istilah dia. Apa satu nikmat yang Allah berikan tapi satu kehinaan sebenarnya. Istidraj. Itu namanya istidraj. Yang itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Sebab kamu bersyukur, Allah gandakan nikmat. La azidannakum, aku akan gandakan, aku akan tambahkan lagi nikmat. Wala in kafartum, sekiranya kamu tak bersyukur, ancaman Allah, inna azabi lasyadid. Azab di akhirat tu sangat-sangat pedih. Allah tak kata tak bersyukur aku tarik nikmat, tak. Sebab apa? Di situ adanya istidraj. Boleh jadi Allah beri kita nikmat, beri kita nikmat, beri kita nikmat, menjadikan kita jauh daripada Allah, itu adalah satu kehinaan dan malapetaka daripada Allah. Dia bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Firaun tuan-tuan, dia kufur kepada Allah, tapi Allah beri dia nikmat, beri kerajaan, beri kekuasaan, beri kenikmatan, beri ketenteraan, beri teknologi pada dia, macam-macam nikmat, tapi menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tuan-tuan, segala nikmat yang kita miliki, panca indera yang kita miliki, salurkan kepada ketaatan kepada Allah. Lakukan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Baik, kemudian kita tengok antara kekuasaan Allah Ta'ala pada ayat yang ke-24. Apa lagi kekuasaan yang Allah berikan kepada kita? Kata Allah Ta'ala, Qul huwallazi, katakanlah wahai Muhammad, huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, kata Allah. Okey, kalimah ayat yang ke-24, antara kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu Allah kata, Qul huwallazi dhara'akum, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah Allah, allazi dhara'akum, yang membiakkan kamu. Dhara'akum ni dia bermaksud membiakkan, menyebarluaskan manusia. Maknanya bukan sekadar bertambah kita ni tuan-tuan. Dulu kita seorang, kemudian kita dua orang, ada pasangan, kemudian kita bertiga, ada anak sulung, kemudian berempat, anak kedua, kemudian berlima, anak ketiga, sampai ramai-ramai. Bukan sekadar membiak. Bahkan Allah kata kalimah zara'a, zal, ra'a tu, membiak dan memisahkan kamu. Maknanya merentas benua. Ada tak manusia duduk kat kutub utara? Ada. Ada tak manusia duduk kat kutub selatan? Ada. Ada tak manusia duduk kat benua Afrika? Ada. Semua pelosok bumi ni ada yang manusia hidup. Sedangkan asal kejadian manusia adalah daripada Nabi Nuh, yang pengikutnya hanya tinggal di atas kapal tu hanya beberapa orang sahaja. Namun daripada itu terpisah hanya mereka. Kemudian boleh kata seluruh dunia ni ada tempat yang manusia telah duduki. Saya dah pernah sampai satu tempat tuan-tuan di Jepun, namanya Shirakawa-go, perkampungan Shirakawa. Salah satu perkampungan yang duduk di bawah pengiktirafan UNESCO. Satu kawasan kita kata tempat bersejarah dunia lah, UNESCO kan. Kawasan tu menerima taburan hujan yang paling lebat di dunia. Tempat yang antara yang tersejuk di dunia. Ada tak manusia hidup? Ada. Bahkan kalau tengok aktiviti orang tempatan di situ, dia bukan sekadar hari ini aktiviti pelancongan, tetapi dia punya pekerjaan dia adalah bersawah padi. Tuan-tuan bayangkan macam mana mereka bersawah padi di tempat yang beriklim sejuk, okey, bersalji dan sebagainya. Sebab dia ada musim panas juga. Tapi bila musim sejuk, macam mana sawah padi dia? Allah berikan mereka ilmu,
Allah Ta'ala berikan mereka petunjuk. Ada juga manusia yang hidup di tempat-tempat tersebut, di kawasan pergunungan. Hari ni tuan-tuan kalau nak pergi, tak silap saya, dia ada berbelas ataupun 20 lebih dia punya terowong dia. Maksudnya kalau kita naik bas ataupun dia tak ada kereta api, dia naik bas, tuan-tuan kena tembus beberapa gunung. Maksudnya apa? Nak pergi ke tempat tu, kalau zaman dahulu tuan-tuan kena bayang, itu kawasan lama tau, 100 tahun lebih. Kawasan tu adalah kawasan pergunungan. Daripada bandar nak pergi ke kawasan tu, tuan-tuan kena rentas gunung. Sebab hari ni dia dah tebuk, kita boleh masuk terowong. Kalau dulu nak pergi kena rentas gunung, baru sampai ke perkampungan tersebut. Macam mana ada manusia hidup kat situ? Di situ adalah bukti kekuasaan Allah. Zara'akum, dia yang membiakkan kamu, dan dialah yang menyebar luaskan manusia di atas muka bumi dia. Dan di situ juga ada kekuasaan Allah. Bila Allah kata apa? Dia bukan sekadar macam tu, bahkan kata Allah, wa ilaihi tuhsyarun, dan dia boleh kumpulkan semula kita pada hari mahsyar. Tu kalimah hasyara kat situ tuan-tuan. Sebab tu namanya mahsyar, tempat berkumpul. Okey, yuhsyarun tu dia mengumpulkan. Hasyara maksudnya kumpul. Mahsyar ada huruf mim dekat depan tu, maksudnya tempat berkumpul. Macam kita lah sebut macam ni. Ni isim makan tuan-tuan bahasa Arab sikit. Kita kalimah verb sajada. Sajada sujud kan? Jadi ada tambah huruf mim. Matikan dekat sini. Mas. Dia atau wazan berubah masjid. Jadi dia berlaku jadi tempat sujud. Okey? Tempat sujud. Jadi hasyara berkumpul, tambah huruf mim dekat depan, jadi mahsyar adalah tempat berkumpul. Hari mahsyar tu hari tempat berkumpul. Okey, baik. Jadi itu satu kekuasaan Allah. Macam mana Allah boleh biakkan kita, sebar luaskan manusia atas muka bumi? Dia jugalah Allah yang boleh menghidupkan kita semula dan mengumpulkan kita di satu tempat. Jadi saya rasa di situ ada satu logik hujahnya, sebab dialah Tuhan yang menghidup, membiak dan menyebarkan luas manusia, dan dialah juga Tuhan yang boleh menghidupkan semula dan mengumpulkan kita pada hari mahsyar. Ada pertikaian ke? Ada persoalan ke? Sudah tentu tidak ada hujah daripada orang yang gunakan akal dia. Sebab itu Allah kata tadi, as-sama, al-absar, al-afidah. Kalau dia, sebab tiga hidayah Allah beri dah. Hidayah fitrah, hidayah akal, hidayah panca indera. Allah berikan dah. Dua hidayah ni saja, hidayah agama dengan hidayah taufik sahaja yang perlu kita cari. Jadi dekat sini persoalan yang ditimbulkan supaya kamu gunakan akal berfikir. Dia Tuhan yang boleh ciptakan kita, membiakkan kita, menyebar luaskan kita di atas muka bumi. Kenapa tidak kita yakin dia juga Tuhan yang boleh hidupkan kita semula dan mengumpulkan kita di satu tempat? Sudah tentu dia lebih lagi mampu. Kalau punya ramai manusia merata dunia ni tuan-tuan, Allah boleh berikan perlindungan, Allah juga boleh berikan rezeki. Tuan-tuan ingat lagi kita sebut amman hadzal ladzi tu yang berkaitan tentang jundul lakum, kemudian dengan kalimah yarzuqukum tu, ayat sebelum-sebelum tu 21 22 tu, ayat 20 21 tu, kenapa tidak kita meyakini dia jugalah Allah yang boleh menyebarkan kita, beri nikmat, beri rezeki, beri perlindungan di merata-rata tempat di seluruh pelosok bumi? Kenapa tidak dia juga Tuhan yang boleh kumpulkan kita dalam satu tempat? Itu lebih mudah sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Okey, baik. Kemudian itu nikmat-nikmat yang Allah Taala sebutkan, kekuasaan dia, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tuan-tuan, bila kita solat, bila kita bercakap dengan Allah dalam solat, bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, sebab ar-rahman Tuhan yang maha pemurah. Masa tu datang surah Al-Mulk ni, dialah Tuhan yang memberi saya pendengaran, penglihatan, memberikan akal dan juga hati. Dia jugalah Tuhan yang memberikan saya perlindungan dan juga rezeki. Yang ini yang kita kena bawa. Bila kita sujud kepada Allah tuan-tuan, dialah Tuhan yang membiakkan saya ada zuriat, ada cucu, ada cicit.
dan dia juga Tuhan yang akan mengumpulkan saya di hari akhirat. Maknanya bila kita sujud pada Allah, surah Al-Mulk yang kita dah tengok kekuasaan-kekuasaan Allah ni, bila kita sujud tu dengan perasaan macam tu, itu yang merasakan kita rasa lebih kecil, lebih kerdil dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jangan kita solat saja tanpa kita bawa perasaan tu. Sebab sekarang ni kita tengah melihat apa kekuasaan Allah dan apa juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-25. Okey. Pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30, Allah bangkitkan satu persoalan yang ditimbulkan oleh musyrikin, orang kafirin, dan Allah suruh Nabi SAW jawab dengan beberapa hujah, jawapan menyangkal persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik ataupun orang kafir, dan persoalan itu pasti tak akan mampu dijawab oleh orang-orang kafir. Okey, pada ayat 25 Allah bawakan persoalan yang dibangkitkan oleh orang kafir, manakala ayat 26 sampai ayat 30 Allah datangkan jawapan-jawapan dia. Okey, Allah datangkan jawapan-jawapan dia. Macam mana tuan-tuan? Okey. Pada ayat yang ke-26. Baik, pada ayat 25 kata Allah Taala, wa yaqulu namata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaqulun merujuk kepada dia yang berkata. Wa yaqulu merujuk kepada mereka berkata. Siapa mereka ni? Adalah orang-orang kafir. Mata, bilakah, hadzal wa'du, janji ini, hari yang dijanjikan ini, in kuntum sadiqin, bilakah hari yang dijanjikan ini akan berlaku, in kuntum sadiqin, kalau kamu adalah orang yang benar-benar bercakap benar. Okey, itu maksudnya. Kalau kamu adalah orang yang benar, bila hari yang dijanjikan ni? Doa cerita kiamat bila berlaku ni? Cuba bagi tahu. Allah Ta'ala perintah pada Nabi, tengok ayat 26. Jawapan dia kata Allah, kul. Ni kata fi'lul amr, kata perintah tuan-tuan. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi SAW jawab, ataupun kita sebagai pendakwah, kita sebagai orang Muslim, semuanya pendakwah tuan-tuan, perlu jawab kepada mereka. Kata Allah, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanyalah ilmu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, semuanya adalah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian Allah kata, wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya kami ini ataupun aku ini nadhirum mubin, hanya pemberi peringatan sahaja. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan tengok pada pattern surah yang lain, ayat-ayat yang lain, bila orang kafir tanya, bila berlakunya kiamat? Bila berlakunya kiamat? Allah Taala mesti akan datangkan jawapan yang logik. Contoh tengok pada surah An-Naba. Bila Allah kata amma yatasaalun, di antara orang kafir bertanya-tanya ni, anin naba'il azim, tentang perkara-perkara, berita-berita besar, iaitu hari kiamat. Ayat lepas tu Allah kata apa? Alam naj'alil arda mihada, kan, wal jibala autada, kan, wa azwaja, macam Allah Taala sambung ada 10 ayat lepas tu. Maknanya bila orang kafir tanya, bila berlakunya kiamat? Betulkah ada kiamat? Allah datangkan hujah. Kamu jangan cerita pasal kiamat. Nak tahu Allah berkuasa ataupun tidak? Kamu tengok kuasa Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Kalau bumi ni Allah yang ciptakan, seluas alam ni, gunung ganang Allah lah yang paksakan, kenapa kamu boleh tak percaya dialah juga Tuhan yang boleh bangkitkan kamu pada hari mahsyar nanti? Pelik sangat ke? Sudah tentu orang kafir berfikir, membawa kepada fikiran. Tetapi pada surah Al-Mulk, Allah tak bawakan hujah-hujah tu. Betul? Allah tak bawa hujah, maknanya bila orang kafir tu, bila berlakunya kiamat? Allah tak suruh Nabi jawab, kamu tengoklah langit, kamu tengoklah bumi, kamu tengoklah alam ni, kamu tengoklah diri kamu akan nampak Allah Ta'ala, kamu akan yakin kekuasaan Allah yang boleh jadikan kamu di dunia, juga boleh jadikan kamu pada hari kiamat.
Tapi Allah tak jawab macam tu. Allah kata apa? Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu kiamat ini adalah ilmu yang berada khusus di sisi Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Puan Syimah boleh try. Kenapa rasanya? Kenapa Allah tak datangkan hujah dia, dalil dia, bukti-bukti dia supaya orang berfikir? Supaya Nabi jawab tu lebih logik. Tapi kenapa Allah kata, Muhammad kamu kata saja ilmu kiamat adalah ilmu Allah. Ya betul. Surah Yasin pun dia ada describe juga. Tapi salah satunya adalah kerana surah Al-Mulk adalah berkaitan tentang kerajaan, pemerintahan, kekuasaan Allah. Sebab itu Allah tak bawa cerita tu. Sebab Allah nak bagi tahu dekat sini, ilmu kiamat adalah ilmu ghaib dan Allah Ta'ala memerintah alam ni, yang pemerintah alam ni, dia berkuasa tentang ilmu ghaib dan juga ilmu yang nyata. Itu satu bukti kekuasaan dia. Boleh Allah Ta'ala nak ulang lagi sekali ayat dia, akulah cipta langit, akulah ciptakan bumi, gunung kanan dan sebagainya. Tapi sebab surah ini cerita surah Al-Mulk, kerajaan dia, kerajaan yang agung bagi dia. Jadi kata, kenapa itu terpulang kepada aku? Sebab aku pemerintah. Kita pun kalau ada pemerintah dengan kita sebagai rakyat marhain, kita nak persoalkan, walaupun kita boleh persoalkan sebab kita yang mengundi mereka, kita boleh persoalkan, tapi tetap kalau dah keluar satu keputusan, kita hanya perlu sami'na wa ata'na saja. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala. Dan di sini Allah Ta'ala tak jawab macam tu. Allah Ta'ala nak tunjukkan, ini kekuasaan aku. Bahkan ilmu aku bukan sekadar ilmu yang nyata, bahkan ilmu ghaib pun juga di bawah penguasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pesan, wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku, iaitu Nabi SAW, nadhirum mubin, hanya pemberi peringatan yang menjelaskan sahaja. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah sambung lagi. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-27. Ya, saya cek. Pada ayat yang ke-27, Allah Ta'ala menyebutkan falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka, siapa mereka ni tuan-tuan? Yaqulun, orang-orang kafir yang tanya tadi tu. Ketika mereka ra'auhu, melihat kepada hari kiamat. Ra'au tu tuan-tuan adalah fi'lul madhi, kata kerja lepas. Okey, kalau kata kerja present tense disebut yara. Tapi kalau ra'au maksudnya merujuk kepada kata kerja lepas, fi'il madhi. Jadi Allah kata apa? Ketika mereka orang kafir melihat pada hari kiamat, zulfatan si'at wujuhul ladzi, si'at wujuh, kat situ merujuk kepada muka orang-orang kafir akan berubah menjadi muram. Okey, muka orang kafir berubah menjadi muram. Kata Al-Baghawi di dalam tafsir dia tuan-tuan, kalimah wajah orang kafir ni berubah menjadi muram ni, kata dia adalah merujuk kepada bahasa yang menggambarkan penghinaan, iaitu merujuk kepada wajah mereka menjadi hitam kerana kekecewaan yang tersangat-sangat dalam. Okey, bila Allah kata ra'auhu zulfatan si'at wujuh, wajah mereka menjadi muram tu adalah wajah yang hitam dalam keadaan sesal yang sangat-sangat dalam, sesal sungguh. Dalam surah Allahumma salli Muhammad, dalam surah Al-Fajr tak silap saya, Allah Ta'ala ada bawakan orang mukmin pun kecewa, orang kafir pun kecewa. Sebab apa? Orang mukmin akan kecewa, kenapalah dulu saya tak buat amal ibadah lebih lagi daripada ini. Kalau dulu saya solat tahajud daripada pukul 5.30, kenapa saya tak bangun tahajud pukul 4.30? Kalau dulu kenapa saya tolong mak saya macam ni, kenapa saya tak lebih lagi?
Kalau dulu saya mampu keluarkan duit untuk infak macam ni, kenapa saya tak keluarkan lagi? Kalau orang mukmin pun rasa sesal, tak dapat beribadah sungguh-sungguh lebih daripada apa yang dia mampu, apatah lagi orang kafir akan lebih sesal lagi kerana telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Baghawi, ini rupanya adalah dalam keadaan kehinaan berubah menjadi hitam, kekecewaan yang tersangat-sangat dalam. Kemudian kata Al-Baghawi, merujuk pada hodohnya sesuatu keadaan. Ini satu pendekatan yang digunakan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada wajah yang sugul. Sugul maknanya muka yang muram, kecewa dan sebagainya. Itu merujuk kepada kalimah apa tuan-tuan? Si'at. Si'at, wajah yang muram tu si'at. Kalimah zulfah, zulfah tu bermaksud dekat, qarib. Zulfah tu maksudnya qarib. Bila ra'auhu zulfatan, mereka dilihatkan hari kiamat itu zulfah, dekat. Si'at wujuh, wajahnya berubah menjadi muram. Okey. Baik. Lagi tuan-tuan, perhatikan kalimah ra'auhu. Ra'au kat situ, saya sebut tadi adalah fi'lul madhi, kata kerja lepas, past tense. Kenapa tuan-tuan? Cerita kiamat tapi gunakan ayat past tense. Saya sebut dah sebelum-sebelum ni, ini adalah i'jazul lughah, mukjizat bahasa dalam Quran. Setiap benda akan datang bila disebutkan sebagai past tense, itu merujuk kepada perkara yang pasti confirm berlaku. Pasti confirm berlaku, mengukuhkan kepastian perkara itu akan berlaku. Okey, dia bukan ada perubahan, tidak, dia akan mesti berlaku. Okey, yang ini saya dah sebut ulang-ulang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun dah ingat lah. Lepas ni kalau tuan-tuan jumpa lagi ayat-ayat seperti itu, cerita kiamat tapi guna ayat past tense, maknanya ayat itu adalah perkara yang pasti. Okey. Baik, kalimah zulfa. Okey, kalimah zulfa bermaksud qarib, dekat. Kata Al-Hasan. Hasan di sini adalah merujuk kepada Hasan Al-Basri tuan-tuan. Hasan Al-Basri. Kata dia, maksud dekat situ adalah melihat dengan mata kepala. Okey. Maknanya macam mana nak lihat kiamat tu dekat? Adakah dah lagi 2-3 tahun nak kiamat baru ni? Tak. Maksud dekatnya kiamat tu adalah bila dia lihat kiamat tu di depan mata kepala dia, baru akan berubah wajahnya menjadi hitam. Okey. Sebab kalau tuan-tuan letakkan qarib dengan ba'id, dia merujuk kepada tempat. Sebab itu Allah tak sebutkan kalimah falamma ra'auhu ra'auhu qaribah. Kalau qarib, dia bermaksud tempat. PMP jauh ke dekat, kita kata qarib, dekat. Dekat tu merujuk pada tempat, memang dekat. Ba'id, jauh, merujuk pada tempat. Tapi kalau zulfah, dia bukan merujuk pada tempat. Contohlah, macam mana nak kata kalau bahasa kita? Waktu kan? Waktu dah dekat dah. Waktu tak boleh nak kata, dia tak merujuk pada tempat, tapi dia merujuk pada waktu dia. Jadi zulfah tu adalah merujuk pada waktu. Dekat tu macam mana? Al-Hasan kata, Ibnu Zaid kata apa? Dekat tu adalah bila manusia dah sampai dan melihat dengan mata kepala kiamat tu, baru dia akan berubah wajahnya si'at wujuh, menjadi muram, menjadi kecewa, sugul dan sebagainya, kehitaman dan sebagainya. Ini satu penghinaan daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Okey, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan alladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Muka orang-orang kafir tadi menjadi muram dan dikatakan waqila, dan dikatakan hadzal ladzi, inilah azab. Hadza, inilah merujuk kepada apa? Azab. Hadzal ladzi, azab, kuntum bihi tad'un, iaitu azab yang dahulunya kamu meminta-minta agar dipercepatkan. Yang ini cerita pada umat yang terdahulu sampailah ke zaman Nabi SAW. Masing-masing duk pertikaikan, masing-masing duk memperlecehkan Nabi SAW. Duk cerita kiamat, tunjuklah bila kiamat. Betul sangat kiamat, apa tandanya, apa buktinya, apa azabnya. Seolah-olahnya mencabar Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhirat Allah kata waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang kamu minta-minta dipercepatkan, sekarang sudah sampai. Okey, maka rasakanlah azab yang tak terperi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini antara huraian daripada Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir dia. Okey, tuan-tuan tengok pula pada ayat yang ke-28. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-28. Okay, pada ayat yang ke-28 Allah Ta'ala menyebutkan, Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Tadi tuan ingat tak? Saya kata ayat 25 orang kafir bertanya, bila nak berlaku kiamat? Ayat 26 Allah perintahkan Nabi, ini jawapannya. Ayat 27 Allah datangkan ancaman. Kamu duk minta-minta, nanti dekat akhirat nanti, kiamat nanti wajah kamu berubah. Masa tu kamu kena azab, kamu kena itu sekian-sekian. Masuk ayat yang ke-28, Allah Ta'ala bagikan lagi pada Nabi SAW, explain lagi kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang masih lagi bertanya. Apa dia kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Okey, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum," terangkanlah kepadaku, in ahlakani Allahu wa man ma'iya, jika Allah mematikan aku dan juga dengan orang-orang yang bersama denganku, au rahimana, atau Allah yang memberi rahmat kepada kami, faman yujirul kafirina min azabin alim, tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada seksa yang pedih. Okey, tuan-tuan, ayat yang ke-28 ni apa maksud dia? Ayat yang ke-28 ni apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kalau Allah matikan aku, kalau Allah matikan pengikut-pengikutku, ataupun Allah berikan rahmat kepada kami, kata Allah Ta'ala, faman yujirul kafirin, siapa yang dapat melindungi orang kafir, min azabin alim, daripada azab yang pedih. Okey, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, sebenarnya di sini adalah Allah Ta'ala perintah pada Nabi, ucapan ni adalah sebagai ucapan yang orang kafir tak dapat apa-apa manfaat. Sebab tuan-tuan, orang kafir ni dia bukan sekadar menginginkan Nabi mati. Muhammad kamu mati saja, dia bukan menginginkan Nabi mati, bahkan dia menginginkan membunuh Nabi SAW. Muhammad terdahulu macam itu juga. Dia bukan sekadar nak Nabi ni jangan cakap lagi lah, kami tak tahan dah. Bukan sekadar nak mati, bahkan mereka sendiri nak membunuh Nabi-Nabi terdahulu. Jadi ayat ni Allah kata apa? Bagi tahu pada mereka, kalau saya mati, pengikut saya mati, ataupun saya dapat nikmat, siapa yang dapat melindungi orang kafir? Artinya, kalau Allah takdirkan Nabi SAW mati, wafat, Allah takdirkan Nabi SAW dapat nikmat, orang kafir tetap diazab oleh Allah Ta'ala. Tak bererti kalau Nabi SAW diturunkan azab, contohlah diseksa, dimatikan, adakah itu menjadi dalil orang kafir akan selamat? Tak. Itu maksudnya ayat tu. Faham tuan-tuan? Itu maksudnya Nabi diapa-apakan ke, Nabi diberikan nikmat ke, itu tak bererti orang kafir selamat. Orang kafir tetap juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi saksi pada cerita-cerita yang terdahulu. Nabi itu diberikan nikmat, orang kafir tetap diazab. Nabi itu dibunuh, orang kafir juga tetap diazab. Tidak ada satu pun yang terlepas. Jadi apa manfaat kamu mengharapkan aku, sedangkan kamu perlu tengok pada diri kamu. Yang ini tuan-tuan, selalunya biasa macam tu. Bila orang melakukan kesalahan, dia tak cuba tengok pada kesalahan diri dia, tetapi dia cuba tengok pada orang lain. Kononlah dia salah, tapi dia nak lepaskan diri dia, cari kesalahan orang lain. Orang tu macam ni, orang macam tu, dia kambing hitamkan orang lain. Jadi Allah Ta'ala ajar pada Nabi, jawab, kamu diberi nikmat ke, kamu dimatikan ke, orang kafir tetap macam tu. Tak ada orang yang akan selamatkan dia. Dia tetap akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 28 ni ada sesuatu yang menarik kalau tuan-tuan perhatikan. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-28. Allah Ta'ala menyebutkan kalimah ahlakani Allah.
Kemudian Allah sebut apa? Wa man ma'iyya kan? Wa man ma'iyya. Kemudian ada kalimah au, saya buat macam ni, au rahimana. Okey. Tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala sebut apa? Ahlakani Allah. Kalau Allah matikan aku, Nabi SAW sebut, kalau Allah matikan aku, wa man ma'iyya, dan matikan sahabat-sahabatku, au rahimana, atau memberikan rahmat kepada kami. Rahmat dekat sini iaitu masukkan dalam syurga, diberikan nikmat lah, masuk syurga. Di sini kenapa Allah Ta'ala kata apa? Allah matikan aku. Maknanya Nabi kata kalau Allah matikan aku, Nabi tak kata apa? Allah matikan kami. Sebab ayat di sini bila Nabi sebut cerita tentang mati, Nabi sebut diri dia. Allah matikan aku, matikan follower aku, sahabat aku. Tapi bila sebut rahmat, Allah tak kata Allah beri rahmat pada aku dan follower aku, tapi Allah kata diberikan rahmat kepada kami. Faham tak? Kenapa tuan-tuan? Di sini Allah Ta'ala tunjukkan kualiti kepimpinan Nabi SAW. Bila menghadapi kesusahan, kepimpinan Nabi ke depan. Nabi tak hantar sahabat dia, Nabi tak bersama. Nabi kata aku yang berhadapan. Mati kan, aku mati dulu, kemudian baru sahabat-sahabat aku. Tapi bila senang, Nabi tak kata aku dulu, Nabi kata senang sama-sama. Bila senang, kita sama-sama senang. Bukan kamu senang dulu, aku senang kemudian. Bukan aku senang dulu, kamu senang kemudian. Tak, kita sama-sama senang. Tapi susah, sebagai pemimpin, aku ke depan. Itu kualiti kepimpinan yang Nabi SAW tunjukkan. Nampak tuan-tuan? Walaupun dia hanya dialog, cabar pada orang Quraisy, orang-orang kafir, kamu nak aku mati ke, kamu nak aku dapat nikmat ke, itu tak ada apa-apa efek pada kamu pun. Kamu tetap akan diazab. Tetapi di situ penggunaan ayatnya berbeza. Okey? Allah kata apa? Ni untuk aku merujuk pada Nabi SAW, baru cerita pasal sahabat Nabi untuk kesusahan, untuk azab. Tapi bila cerita rahmat, Allah gunakan kata kalimah nahnu, kami sama-sama dapat nikmat. Senang sama-sama, tapi susah tak. Aku sebagai pemimpin, aku bertanggungjawab. Aku yang akan ke depan. Nampak tuan-tuan? Ni kualiti. Ya. Yang itu tuan-tuan, ni kau cerita Isra Mi'raj kan? Ucapan tasyahud kita tu ramai yang kata dia berasal daripada peristiwa itu kan, salam Allah dengan Nabi SAW. Kalau tengok pada huraian ulama hadis, sebenarnya tidak ada asal pun, tidak ada satu pun yang menunjukkan dia datang daripada ucapan tu. Memang ucapan baik, memang ada dalam rukun kita, cuma tak ditunjukkan asalnya adalah pada dialog Nabi dengan Allah pada malam Isra Mi'raj. Kalau tuan-tuan kata ia berlaku pada malam tersebut, para ulama hadis menolaknya, tidak ada asal. Tapi ucapan tu adalah ucapan yang benar. Okey? Cuma yang salahnya bila kita sandarkan kepada ucapan Nabi pada malam Isra dan Mi'raj. Okey. Baik, jelas tuan-tuan, ini kualiti kepimpinan. Jadi kita sebagai pemimpin mukmin kata mengikuti Nabi, maka ini caranya. Susah, kita sebagai pemimpin kita ke depan. Bukan susah kita hantar orang dulu. Kemudian bila senang kita kaut dulu untungnya. Yang orang bawa yang baki-baki baru bagi orang. Tak. Allah kata susah kamu pemimpin, kamu yang ke depan. Tapi senang kita sama-sama. Okey. Sebab tu namanya YB. Okey, bukan yang berhormat, yang berkhidmat. Okey, yang hormat, kita hormat dia je. Jadi dia lupa yang wahibi tu yang berkhidmat. Awak berkhidmat untuk saya, bukan saya berkhidmat untuk awak. Kan? Ini kita kena faham YB ni. YB beringat. Saya orang biasa, saya pesan. Okey, baik, insya-Allah. Baik. Kita intro Al-Mu'ad itu pun cerita pasal ni, hujung macam itu juga Tapi tak boleh lari lah, sebab ini cerita tentang pemerintahan Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala. Saya sebutkan dulu kan, bila Allah sebut kerajaan dia, kita yang betul-betul memahami dan membaca surah ini, kita akan rasa saya pemimpin ke, saya rakyat ke, saya ada kerajaan besar ke, kerajaan kecil. Kita tahu kerajaan kita hanya sementara. Kerajaan yang mutlak, yang berkuasa tetap kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada 20 kalimah Al-Mulk dalam Quran, daripada Al-Baqarah sampailah kepada surah Al-Mulk ni
Bila Allah Ta'ala cerita kerajaan Al-Mulk merujuk kepada Taghut, Al-Mulk kepada macam-macam kerajaan sebelum ni, kerajaan makhluk, Nabi Yusuf di Mesir dan sebagainya. Ending dia pada surah Al-Mulk ayat 1, Allah kata kerajaan ini adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya nak memberi satu falsafah, punya banyak kerajaan alam ni, ending dia akulah memiliki kerajaan tersebut. Okey. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, "Faman yujirul kafirina min azabin alim." Dan siapa yang dapat melindungi orang kafir daripada azab yang pedih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di sini kalau tuan-tuan tengok Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Maksudnya, selamatkanlah diri kalian, iaitu orang-orang kafir. Sesungguhnya tidak ada yang boleh menyelamatkan kalian daripada azab Allah melainkan taubat serta kembali kepada agama Allah. Maknanya, kamu bertaubat dan kamu mengimani agama aku, agama Islam. Dan ditimpakan azab dan sesaan kepada kami seperti yang kamu harapkan. Kamu harap saya mati, kamu harap saya ditimpakan azab. Ni pada Nabi SAW, orang kafir harapkan. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, sama sekali tidak bermanfaat bagi kami. Tidak sama sekali bermanfaat pada kamu. Saya terima azab ke, saya tak terima azab ke, dia tak akan beri kesan pada kamu. Sama sahaja, baik Allah mengazab kami atau mengasihi kami, maka sesungguhnya tidak ada tempat berlindung bagi kamu dari siksa Allah, dan azab yang pedih pasti akan menimpa kamu. Maknanya tidak ada apa-apa efek pun. Kami kena azab, kami kena nikmat, kamu tetap akan diazab oleh Allah Ta'ala. Melainkan kamu kena taubat dan kamu kena beriman kepada agama Allah Ta'ala. Itu adalah jawapan Nabi pada ayat yang ke-28. Okey, pada ayat yang ke-29 Allah Ta'ala menyebutkan, "Kul," katakan lagi sekali wahai Muhammad, jawapan ni, "Huwar Rahman," dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Kita dah ulas tuan-tuan, pemurah Allah Ta'ala banyak, dari sudut perlindungan, dari sudut rezeki, dari sudut nikmat, macam-macam. Pemurahnya Allah tuan-tuan, kita tak pernah doa, "Ya Allah berikan saya mata," tak pernah. "Ya Allah berikan saya telinga," tak pernah. "Ya Allah berikan saya mulut bercakap," tak pernah. Allah berikan nikmat siap-siap. Okey, nikmat ni banyak Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Katakan, dia Tuhan yang Maha Pemurah. Amanna bih. Amanna bih. Kami beriman dengannya. Wa alaihi tawakkalna, dan kami bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak nanti kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Okey, tuan-tuan perhatikan dulu pada ayat yang ke-29. Okey, pada ayat yang ke-29 Allah kata apa? Amanna bih. Kami beriman. Kemudian wa alaihi tawakkalna. Wa alaihi tawakkalna. Mula-mula Allah kata beriman. Kemudian Allah kata tawakal. Kenapa tuan-tuan? Sebab dua-dua ni saling berkait di antara satu sama yang lain. Tinggi iman kita kepada Allah, tinggilah tawakal kita kepada Allah. Tinggi tawakal kita kepada Allah berarti tinggilah iman kita kepada Allah. Kurangnya iman kita pada Allah, kuranglah tawakal kita kepada Allah. Kurangnya tawakal kita pada Allah berarti kuranglah iman kita kepada Allah. Dua ni saling berkait. Okey? Dua ni saling berkait. Kenapa saya yakin orang ni boleh tolong saya? Sebab kita percaya sungguh dia memang boleh tolong. Kita tahu dia, kedudukan dia, power dia, dia punya kuasa dia. Kita tahu dia boleh tolong kita. Yakin kita pada dia. Sebab tu kita boleh sandar pada diri dia. Macam tu Allah kata, kalau kamu betul-betul yakin pada aku, beriman pada aku, tawakal kamu mesti tinggi pada aku. Okay? Kalau kamu tak rasa nak bertawakal pada Allah, sikit-sikit nak serah pada Allah, tak rasa macam tu,
Sebenarnya ada masalah kan? Iman kamu pada aku tak sempurna lagi. Dua-dua ni adalah saling berkait. Contoh, okey, kita tengok ayat-ayat Quran berkaitan tentang tawakal. Ni Allah Taala ada sentuh. Ayat Quran berkaitan tentang tawakal. Okey, pertama, tonton tengok pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 160. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 160. Okey. Okey, antaranya Allah Taala sebutkan. Kata Allah Taala, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang akan dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tak beri pertolongan pada kamu, maka siapa lagi yang akan dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu. Oleh sebab itu, hendaklah kepada Allah sahaja orang mukmin bertawakal. Ayat ini cerita tentang kalau kamu nak kemenangan, kamu kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Maknanya, nak kemenangan, kamu kena beriman pada Allah dan kamu kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebab kalau Allah tolong, Allah akan kalau Allah tolong, kamu akan menang. Kalau Allah biarkan kamu, tak tolong kamu, siapa lagi yang akan bantu kamu? Ini merujuk kepada perlunya kepada keimanan yang tinggi, maka tawakal pun akan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ni kalau tuan-tuan tengok kita ada lebih kurang 6 ayat, 7 bukti, 7 ayat dalil berkaitan tentang tawakal. Nak cerita tentang sangat-sangat getir. Sangat-sangat getir ni kita sangat-sangat mengharapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tawakal ni dalam bahasa mudah dia adalah manifestasi iman kita. Okey? Sebab orang semua boleh kata saya beriman pada Allah, saya beriman pada Allah. Apa bukti kamu beriman pada Allah? Salah satu bukti dia adalah tawakal kita. Salah satu bukti adalah tawakal kita. Kalau kita dalam keadaan susah, tuan-tuan, kita tengok. Kita cari Allah ke kita cari makhluk? Bila kita susah, tuan-tuan, ada orang bila dia susah, dalam keadaan dia tak boleh fikir, cik bomoh lah. Ada, tuan-tuan, ada. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu, kepada engkau sahaja kami sembah, iman kat situ, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau sahaja kami minta pertolongan. Di situ ada tawakal. Kita ni bila bab solat, bab ibadah Allah, tapi bila bab cari pertolongan, bomoh. Habislah, mana datangnya keimanan pada surah Fatihah tu kan? Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami mohon, kepada engkau kami menyembah, beriman, beribadah, dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Dia dua ni saling berkait. Bukti kita beriman pada Allah adalah kepada tawakal kita. Okey, salah satunya selain daripada ibadah adalah kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Mungkin kalau orang yang tak beriman, dia rasa apa? Betul ke Allah boleh tolong saya? Betul tak? Dia akan rasa. Sebab itu Allah kata, kalau aku tolong kamu, kamu menang. Kalau aku tak tolong kamu, biarkan kamu, kamu akan kalah. Tapi orang yang beriman, dia yakin. Betul. Tapi kalau orang yang tak beriman, betul ke? Betul tak? Dia ada kesan pada iman tu. Sebab itu ini dalam ayat ini. Okey, tengok ayat berikutnya. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 81. Surah An-Nisa surah keempat, ayat 81. Okey, apa dia tuan-tuan? Allah kata apa? Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajipan kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian daripada mereka mengatur sesiatan pada malam hari, mengambil keputusan lain
daripada yang telah mereka katakan tadi. Maksudnya apa? Depan Nabi cakap ya kami taat, belakang Nabi dia buat perancangan lain. Okey. Yang ini Allah nak tunjuk tentang orang munafik pada zaman Nabi. Zaman Nabi ni Nabi diserang oleh 6 musuh. Nabi duduk Mekah tuan-tuan, Nabi menghadapi Quraisy. Nabi pergi Madinah jadi kerajaan, Nabi menghadapi 6 musuh dia. 3 musuh dalaman, 3 lagi musuh luaran. Besar Nabi ni, kena kacau saja. Sebab itu bila Nabi habis daripada perang Khaybar tahun yang ke-6, perang Khaybar 6, tahun yang ke-6 tak salah, 6 ataupun 7 lepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi ada perang Khaybar. Balik perang Khaybar tu Nabi isytiharkan. Nabi kata apa? Bila Nabi nampak bukit Uhud tu, Nabi kata apa? Kami mencintai bukit ini, dan Nabi isytiharkan bumi ini declare menjadi tanah haram seperti mana doa Nabi Ibrahim kepada bumi Mekah. Sebab apa? Masa tu kemenangan. 6 musuh yang utama bagi Nabi semua selesai masa tu. Maksudnya Nabi ada fasa, ada lebih kurang 4 tahun lepas tu, dalam fasa ada Nabi mengislamkan orang ramai. Tapi 6 tahun saja Nabi susah sebab Nabi nak menghadapi musuh-musuh. 3 musuh dalaman, orang munafik, orang Yahudi, orang munafik, orang Yahudi, satu lagi ada satu musuh dalaman. Orang Yahudi saja ada 3, orang munafik saja ramai daripada kalangan muslimin. Manakala musuh luaran pula, Nabi ada Bani Ghatafan, orang Arab yang duduk di utara yang beragama Nasrani bawah kerajaan Rom. Nabi menghadapi orang Quraisy daripada Mekah. Nabi SAW juga menghadapi orang Yahudi daripada Khaybar. Ini 6 musuh yang Nabi kena hadapi serentak. Musuh-musuh Nabi SAW. Paling ketara, ni seronok baca sirah tuan-tuan, paling ketara tuan-tuan akan nampak Nabi diserang adalah pada waktu selepas perang Uhud. Masa perang Badar Nabi menang dalam Quraisy. Masa tu orang Quraisy, masa tu semua musuh-musuh Nabi diam. Kebanyakan orang-orang Madinah yang munafik masuk Islam lepas perang Badar. Tapi bila masuk perang Uhud, Nabi tak mengaku kalah. Cuma angka korban tu ramai berbanding dengan Quraisy. 70 orang syahid. Apa yang berlaku? 6 serangan serentak dalam tempoh 6 bulan berturut-turut. Musuh masuk serang. Tuan-tuan boleh tengok. Rentetan tu antaranya adalah daripada golongan Yahudi yang duduk di Madinah. Buat serangan mendadak 6 serangan berturut-turut dalam tempoh 6 bulan. Serangan ni meletihkan Nabi SAW lah. Sebab apa? Perang Uhud walaupun Nabi tak kalah, bahkan dari sudut emosi Nabi menang sebab Nabi kejar orang-orang Quraisy dalam perang Hamratul Asad lepas tu. Tapi imej tercalar. Sebab 70 orang syahid, satu jazirah Arab nampak tentera Madinah tak kuat. Perang Badar walaupun dia menang, walaupun sedikit menang, tapi imej pada perang Badar Uhud tu nampak tercalar. Muhammad tak kuat sebenarnya. Muhammad tak kuat. Akhirnya menyebabkan serangan. Tapi serangan-serangan tu Nabi berjaya bertahan, ada difak kat situ, fasa difak, pertahanan tu, defensif kat situ, menyebabkan habis tempoh 6 bulan tu musuh-musuh lain tak boleh buat apa-apa dah. Sebab dia kata nampak macam tak kuat, tapi sebenarnya mampu untuk mengalahkan musuh-musuh lain dalam 6 serangan mendadak tu. Ini kita akan tengoklah. Seronoklah kalau baca sirah tuan-tuan. Isu-isu ni best. Dan dalam tempoh 6 bulan itulah ada 2 peristiwa besar. Satu perigi Al-Ma'unah, satu lagi peristiwa Ar-Raji'. Yang ini 1 bulan, pada bulan Safar. Ini orang Melayu kita dulu kata Safar ni bulan sial, dia kata. Sebab apa? Pada bulan Safar ni bulan yang Nabi hantar lebih kurang ada 80 orang sahabat Nabi. Dua perjalanan, satu perjalanan ke satu tempat, satu lagi perjalanan ke tempat yang lain. 2 kumpulan ni telah dibunuh secara kejam. Semuanya dibunuh, sahabat-sahabat Nabi ni. Mereka bukan tentera, mereka hanya guru-guru agama yang mengajar Quran dan syariat. Dihantar 70 orang. 80 orang. Satu kumpulan 10 orang, satu kumpulan 70 orang. Satu bulan yang sama. Mereka dibunuh kejam kerana khianat daripada musuh-musuh ni. Sehingga Nabi mengangkat tangan berdoa kunut di dalam solat Nabi. Ini menjadi asal usul kepada kunut nazilah. Menjadi kunut dalam mazhab Syafi'i di dalam solat fardu subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini cerita dia lah bermula daripada selepas perang Uhud. Okey. Jadinya tuan-tuan, salah satu musuh Nabi adalah adalah daripada kalangan munafik yang duduk di Madinah. Khususnya tuan-tuan bayangkan munafik ni dia solat dengan Nabi tuan-tuan, melihat akhlak Nabi, bergaul dengan Nabi. Tapi kalau nak kata munafik tuan-tuan, memang munafik sungguh. Kita baca hadis-hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, tengok Nabi rupa pada macam ni, kita pun rasa
Alangkah seronoknya lah kalau dapat jumpa Nabi, bercakap dengan Nabi, ada masalah bagi tahu, Nabi selesai. Tapi tuan-tuan bayangkan, orang munafik dengar kuliah Nabi, beriman di tangan Nabi, bersolat di belakang Nabi, munafik. Bukan calang-calang tuan-tuan, bukan calang-calang. Okey, nak kata munafik ni sangat-sangat ancaman kepada agama. Okey. Baik, jadi Allah Taala kata apa? Orang munafik ni depan kata kami taat, tapi di belakang mereka sedang merancang satu perancangan yang lain. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah menulis aturan mereka pada malam hari itu, maka berpalinglah kamu daripada mereka dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi tak tahu apa perancangan, sebab Nabi tak tahu perkara ghaib melainkan Allah beritahu. Tapi Nabi tak tahu apa perancangan orang munafik, apa yang dia rancangkan, apa yang dia akan buat pada Nabi SAW. Jadi Allah kata paling daripada mereka, serah pada Allah Ta'ala. Kalau keimanan tu tidak ada pada Allah, macam mana nak bertawakal pada Allah? Sebab meletakkan tawakal pada sesuatu setelah ada trust, keyakinan kepada sesuatu. Mesti. Sebab itu tawakal dan keimanan ni benda yang saling berkait. Okey. Bila kita nak buat sesuatu, kita berdoa dulu ke, lepas tu kita buat, lepas tu kita tawakal. Macam mana urutan? Okey, urutan dia adalah buat dulu, berdoa dan bertawakal. Yang penting usaha dulu. Bukan doa dulu. Allah mempermudahkan. Itu satulah. Bolehlah juga macam tu. Minta Allah mudahkan, kita usaha dan kemudian kita bertawakal. Sebab saya ada sahabat saya ni, dia punya tawakal zaman saya belajar dulu. Tawakal memang tinggilah. Kita sampai cakap dia tawakal. Ini bukan cerita betul. Bukan cerita baik untuk dicontohi, ini cerita tak baik. Dia kalau naik motor ke naik kereta, dia tinggal je kunci dia tu tinggal dalam kereta. Kalau naik motor, tinggalkan kunci motor dekat motor. Kalau dia keluar rumah, kita duduk rumah sewa kan, duduk rumah, langsung dia keluar aje, tak tutup pintu dah. Bila kata apa? Ini tawakal. Ana tawakal. Cakap entahnya tawakal memang tinggi sungguh lah. Ini wali-wali je tawakal macam. Salah tawakal tu. Tawakal mesti kepada usaha, kemudian baru kita berserah. Kita nak balik bulan Ramadan nanti, nak balik kampung, Syawal nanti dan sebagainya. Kita kunci rumah, pasang CCTV ke, bagi tahu polis kita nak balik kampung sekian-sekian tarikh ni, tolong buat rondaan sebagainya. Lepas tu baru berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita letak, biarkan dan tawakal kepada Allah Taala. Ini konsep yang salah lah, konsep yang salah. Itu namanya tawakal, mesti kena usahalah. Tapi saya ingat lagi, orang kata apa tawakal ni dia datang daripada duit, dia kata duit. D tu doa, U tu usaha, I tu ikhtiar, T tawakal. Tu wallahu a'lam lah, itu motivator lah dia suruh cakap itu. Kalau tawakal tu 4 tu lah, duit dia kata. Sama lah. Bahasa Melayu lah. Ya, sebab dia nak pakai akronim tu, duit tu. Macam itulah. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, ada lagi, kita pun dah penghujung. Saya tak semput lah yang lain-lain tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan boleh sempat lagi tengok, nanti tuan-tuan boleh tengok antara keimanan dan tawakal ada dalam surah At-Taubah ayat 129. Ni tuan-tuan buat nota je lah, saya tak payah search surah At-Taubah 129. Ini cerita tentang kalau orang sekeliling kita berpaling daripada kita, masa tu kita tawakal pada Allah Ta'ala. Sebab kita tak ada tempat bergantung melainkan pada Allah. Saya suka tuan-tuan, Isra Mi'raj, cerita yang sangat menarik. Tuan-tuan dapat pengajaran tak? Kenapa Nabi naik? Dalam erti kata lain tuan-tuan, saat Nabi dihina, dicerca oleh manusia, asal Nabi bersandar pada Allah, tetap yakin kepada Allah, Allah muliakan Nabi, malaikat muliakan Nabi SAW. Pengajaran apa? Untuk kita, saat manusia hina kita, saat manusia cerca kita, asal kita berada di jalan kebenaran, tuan-tuan jangan risau dah. Sebab Allah akan muliakan kita, para malaikat akan muliakan kita. Kan Nabi kan, dia duduk Mekah, orang Mekah halau. Duduk Taif, orang Taif halau. Dia pergi sana, orang tak suka. Walaupun manusia benci dia, tapi Nabi tetap di atas jalan agama Allah. Yang muliakan Nabi bukan manusia dah, malaikat, para Nabi dan Allah Ta'ala. Itu pengajaran untuk kita. Kita buat macam ni orang tak suka, sedangkan kita rasa ni betul ni, yang ni yang saya berpegang pada agama kita.
Tuan-tuan jangan rasa lemah, melainkan tuan-tuan serah pada Allah Ta'ala. Yang muliakan kita bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada surah Taubah ni, ayat 129, ada merujuk kalau orang berpaling pada kita, tawakal pada Allah Ta'ala. Kemudian surah Al-Anfal ayat 61. Surah Al-Anfal ayat 61, dia bercerita tentang kalau ada dua puak yang bergaduh, kalau ada dua puak yang ingin berdamai, jangan minta pertolongan salah satu ni. Okey, tetapi berserah kepada Allah Taala. Okey, berserah pada Allah Taala. Kemudian surah At-Taubah ayat 51, kalau datang satu ketentuan pada kita, takdir kepada kita, terima dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antaralah ayat-ayat menunjukkan iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, dia adalah salah satu yang saling berkait di antara satu sama lain. Tingginya tawakal kita kepada Allah, itu bukti iman kita tinggi pada Allah. Tingginya iman kita kepada Allah, maka akan terbitlah tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian Allah kata fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kamu yang duk berkelahi ni, siapa sesat siapa betul ni, dah jangan pertikaikan. Kelak nanti dekat akhirat kamu akan tahu siapa yang sesat, siapa yang tidak, siapa yang benar, siapa yang tak benar. Sebab yang mutlak adalah di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, duk berkelahi, duk tuduh-tuduh ni tak selesai masalah. Sekarang tak apa, kita serah pada Allah Ta'ala, tunggu nanti pada hari akhirat. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-30, kita berada di penghujung surah Al-Mu'akhir sekali. Allah kata apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, terangkan kepada aku, jika sumber air menjadi kering, in asbaha ma'ukum ghaura, kalau sumber air ni dah kering dah, dunia ni sumber airnya kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa lagi yang akan datangkan air yang mengalir bagi kamu? Tuan-tuan tengok tak ayat ni, last kali Allah letakkan satu ayat istifham, pertanyaan yang tak perlu dijawab, tapi pertanyaan itu adalah untuk menjentik akal kita. Ayat 30 sebenarnya bukti tawakal kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala cerita pasal air. Tuan-tuan bayangkan, air ni adalah sumber asal kepada manusia, sumber asal kepada makhluk. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok sungai, cuba bayangkan, siapa yang mengalirkan sungai yang terlalu deras banyak, hari-hari tuan-tuan, tak berhenti, walaupun seminit sesaat tak berhenti, deras je. Datang mana air ni? Ada je air daripada atas, walaupun panas terik, air sungai ni mengalir je. Kita kadang terfikir, hebat sungguh ciptaan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tengok dari sudut mata biasa, kita akan rasa sungai biasa je. Tapi kalau tuan-tuan tengok di balik itu, setiap benda yang mengalir mesti ada punca dia. Datang mana punca ni? Kan? Sebab dia mesti ada had, tuan-tuan. Bila dia dah turun, mesti Allah gantikan dengan sumber yang baru. Ada lagi. Benda tu berlaku secara kitaran. Dan Allah Ta'ala buktikan. Sumber air ni kalau kering, kamu nak minta pertolongan siapa? Di situ buktinya tawakal kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Kenapa punya banyak cerita tawakal? Allah ending ke-30 ni dengan cerita air. Kenapa tuan-tuan? Makhluk sangat perlukan air dalam kehidupan. Okey, bukti dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam surah. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Anbiya. Surah yang ke-21, ayat yang ke-30. Surah 21 ayat 30. Surah 21 ayat 30. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Allah kata apa? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafatafnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Kata Allah Ta'ala, dan tidakkah orang-orang kafir itu berfikir dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi ini pada asalnya mula bercantum sebagai satu benda, maknanya cantum, kemudian baru terpisah.
lalu kami pisahkan antara keduanya. Kajian buktikan benar kan, dia benda satu kemudian pecah. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Itu antara sebab kenapa Allah ending ayat ini tentang air, sebab nak bagi tahu ini kerajaan dia. Punya banyak ayat tawakal, Allah boleh cerita pada benda, contoh-contoh yang lain, tapi Allah ending dengan air sebab nak kata itulah punca kehidupan kamu. Ayat dia pada sini. Sebab waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Daripada air itu semua kami jadikan daripada air itu tiap-tiap benda yang hidup. Afala yu'minun, kenapa kamu tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam ilmu penulisan tuan-tuan, dia tak nak ending secara kita kata apa, klise. Kalau ada orang kan, kalau kita buat karangan dia ending klise, kita rasa macam biasa je. Ada karangan yang kita rasa seronok, bila dia ending tu dia twist. Kadang-kadang dia jentik minda kita, kita pun macam. Dan Allah Ta'ala gunakan uslub ataupun teknik itu dalam surah Al-Mulk. Boleh jadi Allah endingkan saja fi dhalalim mubin. Akhirat nanti senang. Kalau kamu nak tahu kamu betul atau tidak, tunggu akhirat. Kita akan selesaikan dekat akhirat. Selesai. Boleh ending kat situ. Tapi Allah Ta'ala, ayat terakhir Allah kata apa? Kalau sumber air kamu menjadi kering, kamu nak minta air itu daripada siapa lagi? Siapa yang datangkan air? Benda tu membuatkan manusia berfikir, siapa lagi nak turunkan hujan? Siapa lagi nak mengalirkan air? Kalau air dah tak ada, siapa lagi boleh meneruskan kehidupan ni? Boleh mati. Sebab manusia boleh tahan tanpa air tuan-tuan 7 hari saja. Lepas tu dia akan dehydrate dan dia akan membawa kepada kematian. Wallahu alam. Inilah cerita tentang kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Yep, betul. Sumber tu kan, sumber tu. Dia boleh datangkan hujan dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan. Cukuplah hari ini. Setelah beberapa siri kita melihat kepada surah Al-Mulk, mudah-mudahan ada manfaat daripada surah ini. Semoga menjadi manfaat. Semoga tuan-tuan terus tadabbur lagi, baca surah ini, faham, mengikut kefahaman kita. Saya hanya memberi pintu sahaja. Mudah-mudahan lebih kita rasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau ada kesempatan lepas ni kita akan masuk kepada surah As-Sajadah. Ini dua surah yang berkembarlah. Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Insya-Allah kita akan tengok nanti pada surah As-Sajadah pada masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.